Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. Baik penonton, seperti yang saya dan juga Pasha war-warkan sebentar tadi, monsun timur laut bermula hari ini sehingga Mac 2025 di mana Met Malaysia meramalkan 5 hingga 7 episod hujan lebat dijangka berlaku di beberapa negeri di Malaysia seperti Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, Johor dan juga Pahang. Tetapi sekiranya luluran monsun itu kuat dan wujud sistem cuaca tekanan rendah, menurut Met Malaysia, monsun timur laut atau banjir besar ini boleh berlaku di mana-mana negeri juga. Jadi kita ada 2 orang tetamu untuk kita bicarakan berkenaan dengan persediaan menghadapi banjir. Kita ada siapa, Pasha? Baik, dan suka kami perkenalkan pada anda pada hari ini bersama kami adalah yang pertamanya yang di sebelah kiri saya dahulu ni, Insinyur Teknologis Muhammad Nur Osman, merupakan penolong pengarah kanan Unit Pembangunan Keselamatan Elektrik dan Gas dari Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga, dan di sebelah sana pula Insinyur Dr. Nurlida Muhammad Dom, Pengarah Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara dari Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun singkatannya JPS Malaysia. Assalamualaikum. Selamat datang ke Apa Khabar Malaysia pagi ini. Okey, seperti yang kita semua tahu, dah hujung-hujung tahun macam ni memanglah kita akan menghadapi hujan lebat dan seterusnya secara lazimnya, terutama sekali di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia ni akan menghadapi banjir. Jadi kita nak tahu apa antara langkah-langkah persediaan untuk kita menghadapi banjir ni. Tapi yang pertama sekali mungkin Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Malaysia ni, Doktor boleh terangkan secara ringkas apa antara fungsi-fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh JPS? Terima kasih Hana dan Fasha. Untuk fungsi JPS Malaysia di musim monsun timur laut sekarang ni kita berada dalam musim monsun timur laut. Jadi kita sebenarnya memberi pemantauan ke atas aras air dan memberi amaran dari segi aras air di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Jadi amaran tersebut kita bekerjasama dengan NAKMA. NAKMA ni agensi pusat bencana di pusat negara. Jadi di sini kita perlu memastikan bahawa setiap aras air yang ada kita permodelkannya, kita membuat amaran kepada masyarakat, rakyat sekitar through NAKMA. Dan yang keduanya, fungsi yang kedua adalah pemantauan dan juga pengurusan kawalan, struktur kawalan banjir, di mana kita memperbaiki ban-ban yang telah rosak, parit-parit yang tersumbat. Kalau Farah dan Hana tengok, kalau di luar tu kita nampak kadang-kadang parit tu botak semua. Itu adalah kerja-kerja kamilah GPS untuk memastikan air, volume parit tu boleh menerima air yang banyak disebabkan hujan yang lebat masa musim timur laut. Dan ketiganya, kita memastikan bahawa program SEPA yang kita ada ni adalah untuk komuniti, supaya kita dapat memastikan semua masyarakat faham mana kita ada buat simulasi banjir, kita ada buat simulasi bagaimana jika kita menghadapi keadaan banjir. Jadi itu adalah salah satu fungsi yang kita ada. Dan seterusnya, yang paling penting adalah projek mitigasi banjir, di mana ini adalah struktur kawalan banjir
tebatan yang kita buat bagi memastikan keadaan di mana air berlebihan dapat kita tampung, dapat kita uruskannya dengan terbaik supaya air larian tersebut dapat kita kawal dan urus dengan baik. Itu adalah salah satu fungsi yang terbaik semasa monsun timur laut untuk JPS. Okey, itu antara fungsi JPS. Sekarang ni kita nak tahu pula Encik Nur, apakah fungsi dan juga peranan Suruhanjaya Tenaga ini dalam menghadapi banjir khususnya? Okey, terima kasih Hana dengan si Pasha. Okey, untuk makluman, Suruhanjaya Tenaga atau dikenali sebagai ST adalah telah beroperasi selama 2 dekad. Dia bermula daripada Januari 2002. Okey, Suruhanjaya Tenaga kita adalah badan kawaslia yang melalui 2 sektor utama, iaitu akta bekalan elektrik, pembekalan dan juga gas berpaip. Terdapat 3 fungsi utama ST, iaitu kawaslia ekonomi, iaitu penetapan tarif elektrik. Yang kedua adalah kawaslia pengawaslia mutu dari segi teknikal. Okay. So dari segi teknikal, so maksudnya kita kawaslia dari segi perkhidmatan pihak utility. Dan seterusnya adalah kawaslia dari segi keselamatan, iaitu kita pastikan dari segi kelengkapan barang elektrik dengan peleburan label ST Sirin. Selain daripada itu, ST juga mempromosikan dan juga menggalakkan penggunaan elektrik ataupun tenaga dengan cekap dan selamat. Okey, baik. Kita berbalik pada Dr. Nurlida. Tadi ada menjelaskan antara fungsi-fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh GPS, dan antaranya selain daripada menjalankan simulasi banjir dan sebagainya, tadi ada sebutkan berkenaan dengan sistem amaran banjir. Tu yang penting tu kita nak tahu. Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana sistem ini berfungsi dan bagaimana kerjasama tu dilakukan bersama dengan NADMA. Okey, untuk makluman Fasha dan Hana, kita ada satu yang bukan tebatan banjir, maknanya non-structure measures. Okey. Kita ada tebatan banjir tu nampak struktur dia kan. Ini adalah struktur di mana sistem siren yang kita bangunkan sejak tahun 1990. Itu adalah salah satu daripada sistem yang kita gunakan bagi memastikan kita dapat sampaikan maklumat yang di lokasi tersebut. Sejak tahun 1990 kita menggunakan siren, di mana tahun 2015 kita upgrade siren tersebut, di mana ianya boleh disampaikan sejauh 1 km ke 2 km. Jadi kita boleh nampak perbezaannya tu. Mula-mula pada tahun 90-an kita panggil nama dia siren burung. Dia rupa macam burung itulah kan. Pondok burung macam pigeon tu. Yang ni dia lain sikit kalau tengok daripada TV ni. Untuk yang tersebut kita hanya dapat boleh dengar sejauh 500 meter. Tapi yang baru sekarang ni dia boleh sampai ke 1 km, 2 km. Jadi siren yang ni kita ada 2 tahap. Satu adalah tahap amaran, di mana kita bersiap sedia untuk berpindah. Itu pun berdasarkan kepada arahan pihak berkuasa tempatan. Dan seterusnya kita ada the next level tu, aras yang kedua adalah aras bahaya. Di mana bila aras bahaya tu kita kena dengar arahan daripada pihak berkuasa sistem bencana, di mana kalau kena pindah. So masa tu memang dah kritikal. Jadi jarak masa daripada situ kita tak boleh nafikan, di mana kita memerlukan daripada aras amaran sampai kepada arah bahaya. Maknanya kita kena ada masa yang cukup. So, that's why untuk yang tahun 2015 siren yang kita bangunkan tersebut, dia memang ada jarak masa daripada amaran kepada bahaya supaya kita dapat masa untuk bersiap sedia. Jadi biasanya masa ketika amaran siren amaran dibunyikan, penduduk biasanya boleh bersiap sedia dari segi persiapan dokumentasi dan sebagainya. Betul. Tetapi boleh dah siap pack barang kan. Bukan masa itu saja. Masa monsun timur laut ni kita dah tahu kawasan ni akan banjir, biasanya berlaku hujan lebat. Jadi penduduk-penduduk di situ pastilah dia dah tahu kalau tiap-tiap tahun hujan, dia mesti dah siap-siap barang dia, yang mana nak angkat ke atas TV ke fridge ke motor ke, dokumen penting, kad penalan, surat beranak anak-anak tu mesti diletakkan satu kawasan tempat yang terbaik. Itulah sebenarnya sistem siren yang lebih dekat kepada masyarakat. Okey, Encik Nur, untuk Suruhanjaya Tenaga, apa peranan khusus yang boleh dimainkan dan juga persediaan untuk menghadapi monsun timur laut ni? Biasanya mungkin orang nampak GPS sahaja, tapi sebenarnya keselamatan mengendalikan elektrik dan sebagainya juga sangat penting. Peranan ST sendiri. Okey,
Okey, untuk makluman dia, ST adalah salah satu skop adalah kawal selia keselamatan tadi. So bila kita kawal selia dari segi keselamatan dia, so kita nak pastikan dari segi pepasangan tersebut. So bila kita bercakap dari soal banjir, automatik akan kemusnahan akan berlaku. Kerosakan dari segi pepasangan elektrik akan berlaku. So ini akan membabitkan dari segi terganggunya bekalan elektrik di pepasangan. Contohnya bila pihak utility seperti TMB bila terputus bekalan, dan akibatnya pengguna juga akan tidak mendapat bekalan elektrik dia. So dalam masa sama lebih kita merisaukan adalah dari segi berlakunya kemalangan elektrik disebabkan renjatan elektrik, disebabkan bila pepasangan tersebut terendam dengan air dan masih lagi dalam keadaan on dia. So dalam masa sama ST juga kita mengawas selia dari segi keselamatan dan pemantauan daripada pihak utility untuk memastikan bekalan perlu ditutup di kawasan yang dinaiki air, dan memastikan bekalan apabila surut dan bekalan semula diberikan dalam keadaan selamat oleh pihak utility dia. So dalam masa sama juga adalah contohnya genset perlu disediakan oleh pihak utility kepada kawasan yang putus bekalan tersebut tadi lah. Kalau kita tengok sekarang dikongsikan tips keselamatan elektrik dan gas pada musim banjir. Mungkin Encik Nur boleh perincikan apa tips sebenarnya untuk mereka yang terlibat banjir ni boleh mengelakkan diri daripada terkena kemalangan elektrik ketika banjir. Okey, so dari segi tip saya boleh kita bagi kategori sebelum, semasa dan selepas berlakunya banjir dia. So sebelum berlakunya banjir dia, so kita kena pastikan switch utama ditutup di papan agihan di rumah. So yang kedua adalah kita kena pastikan semua pepasangan elektrik, kelengkapan elektrik dalam keadaan off, dan seterusnya secepat yang mungkin kalau boleh kita pindahkan peralatan tersebut di tempat yang lebih tinggi. Maksudnya kita cabutlah semua peralatan elektrik, cabut daripada plug dan kita alihkan ke tempat yang lebih tinggi. So dalam masa sama juga so jika rumah tersebut ada memasang solar atau pelbagai elektrik, sila asingkan bekalan tersebut sebelum perpindahan dilakukan. So seterusnya adalah semasa banjir. Semasa banjir, kita selalu nasihatkan orang awam untuk mengelak daripada menghampiri ataupun meredah air di kawasan yang ada pepasangan elektrik seperti pecawat elektrik, talian atas ataupun terputus, ataupun tiang elektrik akan tumbang lah. So itu boleh menyebabkan renjatan elektrik bila arus elektrik masih dalam keadaan energize di kawasan tersebut lah. So selepas banjir pula kita kena pastikan kita kena tanya rujuk pihak utility untuk memastikan bekalan elektrik bila boleh diberikan. So sebelum kerja-kerja proses pembersihan telah dilakukan so kita kena pastikan switch utama di papan agihan sentiasa ditutup. Dan sebelum kita nak memulakan tugas semula, so apabila surut so sebelum bekalan kita memberikan, so kita kena pastikan pendawaian tersebut adalah selamat dan pembumian pun selamat, dan benda tu perlu diuji oleh kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Jadi ingat tu, jangan mandi air banjir. Betul, kadang-kadang orang ni dia orang kata lupa daratan. Dia seronok pula bila banjir itu berlaku kan. Sebenarnya bahaya. Betul. Dan lagipun bukan saja orang kata bahaya dari segi itulah boleh terkena renjatan elektrik dan sebagainya. Kita pun tak tahu dalam air itu ada apa, pelbagai binatang dan sebagainya, dan juga penyakit-penyakit yang berjangkit yang boleh kita dapati daripada air banjir itu sendiri. Okey. Dr. Nurlida tadi dah bagi tahu antara yang dilakukan oleh JPS adalah untuk kita memberikan kesedaran dan pendidikan kepada masyarakat setempat berkenaan dengan apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan banjir. Dan juga kita ada sistem amaran tu tahap 1 dan tahap 2. Pertama sekali, antara tahap 1 dengan tahap 2 tu apa jangka masa amaran tu, berapa lama? Sejam ke 2 jam ke? Dan bagaimana JPS memastikan betul-betul bahawa masyarakat setempat ni tahu
dan faham apakah antara tindakan yang perlu mereka ambil apabila siren itu dibunyikan. Kerana kita tak nak masyarakat ambil secara lewa bila ada bunyi amaran. Tak apa, kita ada banyak masa lagi, kita relax dulu. Macam tu. Okey, terima kasih Fasha. Rumah Tasha mungkin Rumah saya tak pernah banjir. Tak pernah Alhamdulillah. banjir kan? Okey, macam ni. Kalau untuk amaran dan bahaya tu, kita ada dua jenis lah. Satu tu yang tadi saya kata menggunakan siren. Siren Okey. lain lah. Siren dia bergantung kepada lokasi-lokasi setempat. Kita memerlukan setengah jam. Ada yang memerlukan setengah jam. Okey. Ada yang memerlukan 1 jam. Ada mungkin sekejap je sebab dia punya sungai, anak sungai dia terlalu kecil. Tetapi kawasan situ rendah dan limpahan sungai boleh berlaku ketika apabila hujan terlalu lebat. Jadi bila hujan terlalu lebat, memang akan ada limpahan jika kapasiti sungai tersebut yang tidak disenggara. Dia boleh melimpah lah. So jadinya jangka masa tu bergantung pada kawasan. Tetapi kita juga ada satu lagi situasi di mana kita ada permodelan. Di mana permodelan tu kita akan memberi amaran selama 2 hari. 2 hari dengan kerjasama Met Malaysia, kita ada ramalan hujan seperti tadi, kita ada ramalan Met semua tu, itu kita boleh buat jangkaan dalam masa 7 hari supaya kita tahu keadaan akan berlaku. Tapi dalam masa 2 hari kita akan bagi amaran menerusi nakmah supaya ianya boleh disampaikan di pusat kawalan operasi bencana sama ada di negeri atau di mana-mana yang berlaku lah. Senang cerita, Itunya. penduduk perlu peka dan tahu dengan amaran siren ni perlu kan. peka. Dan program kesedaran tersebut kita ajar simulasi dia bagaimana kena bertindak supaya mereka boleh bertindak dengan sewajarnya, bukan panik. Jadi program kesedaran tersebut memang kita laksanakan setiap tahun. Kita memperuntukkan sejumlah wang kepada setiap negeri, kepada setiap JPS negeri. Jadi kalau adalah jemputan kepada masyarakat di negeri-negeri tersebut, marilah datang di mana JPS akan memberi penerangan bagaimana simulasi banjir, bagaimana siren berbunyi. So semua tu memang kita kena tahu dan kita sudah pasti Jadi kita siren tu bersedia. akan dibunyikan. Ya, Jadi masyarakat akan tahu dibunyikan. bunyi siren Ya. amaran banjir. Itu lebih kurang macam latihan latihan kecemasan ya, lebih kurang kebakaran. kan? Ya, Okey. sama. Persediaan awal lah kan? Ya. Okey. Baik, berbalik pula kepada Encik Nur. Okey, kalau kita kata tadi mani banjir lah, renjatan elektrik. Jadi apa contoh kemalangan yang boleh Encik Nur kongsikan untuk dijadikan pengajaran kepada penonton Apa Khabar Malaysia? Okey, antara satu kes yang berlaku di Sabah daripada 2009 benda. So mangsa telah terkena renjatan elektrik semasa dia mengalihkan kabel talian atas yang jatuh ke tanah dan berada di atas air lah. So benda ni berlaku di hadapan sekolah. So mangsa cuba mengalihkan kabel talian tersebut benda. So renjatan elektrik berlaku disebabkan arus elektrik masih energize pada masa tersebut lah. So dalam masa sama so kita ada kes yang berlaku yang kita membabitkan 3 orang mangsa, iaitu berlaku di Kelantan baru-baru ini anda. So itu adalah disebabkan punca perpasangan elektrik yang kabel dia terluka disebabkan kena zinc. Zinc tu dia kena dan structure punya ni dan menyebabkan mangsa telah terkena renjatan elektrik kawasan banjir. So dia punya kawan dia nak tolong and then dia beradik tiga orang berlaku benda. So itu adalah satu pada saya kematian yang kita tidak izinkan disebabkan kemalangan disebabkan elektrik lah. Betul. Jadi sebenarnya kadang-kadang bila berlaku kemalangan dalam banjir ni kita macam nak tolong kawan kita, tapi kalau kita sendiri tidak ada orang kata kemahiran, kesedaran bagaimana kita nak menyelamatkan orang lain, akhirnya nyawa kita sendiri tu juga akan terguman ataupun terancam juga. Okey. Doktor, tadi ada sebutkan selain daripada sistem amarannya yang bunyi siren kuat tu kan, mungkin ada tak selain daripada itu langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan lagi keberkesanan sistem amaran ni? Mungkin ada medium-medium lain yang digunakan, SMS blast ke, social media ke, macam mana? Ada, of course ada. Alright, selain daripada siren tadi tu, sebenarnya kita ada 543 buah siren seluruh negara. Wow, okey. Jadi bagaimana siren tersebut dihubung kaitkan dengan aras air, di mana aras air di dalam public info banjir. Semua masyarakat boleh melayari
public info banjir. Okey. Kalau type public info banjir tu memang pasti keluarlah. Di situ akan ada aras air yang paling tinggi. Dia akan tunjuk berbahaya lah, dalam bahasa Inggeris danger. Jadi atas sekali akan nampak. Jadi kalau penduduk di satu kawasan tu, kalau dia nak tengok Kelantan terutamanya, Kedah ke mana, dia boleh nampak dia punya stesen aras air yang boleh dihubungkaitkan dengan kawasan yang diletakkan siren-siren tersebut. Jadi bagaimana mereka ingin melihat maklumat tersebut, mereka mestilah download, muat turun di Google App Store atau satu lagi apa? Apple Store. Ya, App Store. Ya, bagus. So memang kita ada dua tempat tu. Memang kalau tengok tu itulah satu. Kita tak ada yang ada macam-macam yang lain. Mana satu. So itulah Hanya satu. Jadi sebenarnya hanya satu. Tak ada alasan lah untuk Ya. tidak tahu dan tidak orang kata tidak bersedia sebab Ya. sekarang ni zaman sekarang semua Saya. orang ada telefon pintar, semua Ya, orang ada semua di hujung jari. Semua di hujung jari. Okey. Kita nak tanya pertama sekali kita mula dengan Dr. Nurlida dulu. Ya. Pesanan untuk masyarakat di luar sana terutama sekali yang berada di kawasan yang berisiko tinggi untuk menghadapi banjir. Okey, Fasha dan Hana. Okey. Untuk memastikan rakyat ni peka kan, silalah layari tadi laman web public info banjir. Kita ada Facebook, kita ada Twitter, di mana di situlah maklumat yang terkini. Setiap jam dia akan masuk. Kalau ada aras yang bahaya tu memang setiap jam dia akan naik. Memang sentiasa. It's a live data lah. Masa nyata. Jadi silalah layari dan selalu lihat-lihat jika anda semua berada di kawasan yang berisiko tinggi. Kita memang dah ada pusat bencana, NAPMA, kita ada pusat kawalan operasi bencana di negeri, tetapi kita sebagai masyarakat perlu sedar di mana ada maklumat yang telah kerajaan sediakan. Jadi silalah layari laman web tersebut. Cik Okey, Nur, baik. mungkin pesanan kepada mereka yang mungkin akan menghadapi MTL nanti. Okey, pesanan saya adalah ST sangat mengalu-alukan kepada orang awam menjadi mata-mata kepada ST untuk melihat kecacatan pada perpasangan pihak utility, because public lebih dekat dengan perpasangan tersebut. So itu boleh memberikan input awal kepada pihak utility untuk mengambil tindakan segera untuk mengelak daripada berlakunya renjatan elektrik pada kemudian hari yang dia. So dalam masa sama, aduan boleh diadukan kepada sistem aduan ST www.st.gov.my. So dalam masa sama melalui Facebook Suruhanjaya Tenaga, Instagram atau Twitter ataupun TikTok ni ST_Malaysia. Akhir sekali pesanan ST adalah berhati-hatilah di musim banjir. Gunakan utamakan keselamatan anda dan keluarga. Jadilah bijak tenaga. #ThinkST Think Safety. Ya. Okey, itu dia #ThinkST Think Safety. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Noor dan juga Dr. Nurlida sudi bersama kami pada pagi Terima ini kasih. untuk Terima kasih kerana berkongsi jemput kami. informasi yang sangat-sangat penting kepada anda semua, terutama sekali yang berada di kawasan Pantai Timur yang hujung-hujung tahun ni akan menghadapi banjir. Jadi kita dah tahu dah Hana, sebenarnya bukan sahaja daripada pihak kerajaan, jabatan-jabatan dan agensi, tetapi kita sendiri kena peka dan juga bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita sendiri. Okey Hana, kita nak berhenti berehat seketika dan selepas ini kita akan sambung dengan topik dan juga tetamu kita yang seterusnya. Ya, kita berehat dahulu.